Majah. Hadis ni hadis Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Dan hadis ni juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab mereka dan dalam kitab sahih mereka. Jadi hadis ni ada ulama kata sahih, ada ulama kata hasan. Daripada Abu Hurairah dia berkata Nabi SAW bersabda, apabila kita datang majlis taklim, kita kena pastikan dua benda. Ma khalallahu wa ma qala rasul. Itu baru majlis taklim. Kalau majlis taklim, majlis ilmu ni kalau tak cakap tentang Allah, tak cakap tentang Rasul, dia bukanlah majlis taklim. Abu Hurairah kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'dal maut. Nabi kata ada 7 benda yang akan ikut seorang mukmin apabila dia meninggal. Ini Nabi nak beritahu satu benda yang tak ada orang boleh beritahu. Apabila kita meninggal, Nabi kata apabila seorang mukmin meninggal, dia kena pastikan kalau boleh 7 benda ni kena ada kat dia. Kalau tak ada pun sekurang-kurangnya kena ada lah. Satu pun tak apalah. Nabi kata ada 7 benda akan ikut dia. Yang pertama Nabi kata apa dia? Ilman allamahu wa nasyarahu. Apa dia? Yang pertama ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Tengok tu. Jadi para ulama kita kalau kata kalau boleh Fatihah kita ajak anak kita. Mungkin bab lain, mungkin ayat Quran lain kita kata guru ajak tak apa, tapi pastikan Fatihah kita ajak anak kita. Jadi setiap kali dia baca Fatihah tu kita dapat ganjaran. Besar ganjaran dia. Nabi kata benda ni akan ikut kita. Apabila kita mati, apa dia? Ilmu yang kita ajak dan ilmu tu disebarkan. Ini kena ada. Kita ajak anak kita ajak tentang tauhid, apa itu tauhid uluhiyah, apa itu tauhid rububiyah, apa itu tauhid asma wa sifat. Bagaimana kita nak faham asma wa sifat dengan kaedah-kaedah apa yang kita nak kena guna untuk faham. Ini semua benda yang sangat penting. Jadi Nabi kata ilmu yang diajarkan dan disebarkannya. Itu pertama. Kita kena ada. Kat keluarga kita kena ajak anak isteri kita sekurang-kurangnya kita ajak. Lepas tu kita pergi pindah sikit kepada kawan-kawan kita, kepada jiran. Ajak. Supaya kita dapat benda ni. Lepas kita mati, ilmu tu orang duk amal, orang duk sebar, duk mai kat kita lagi pahala dia. Yang kedua Nabi kata apa? Wa waladan salihan tarakahu. Anak yang soleh yang kita tinggalkan. Kita tinggal anak soleh. Anak yang soleh. Itu kita yang tinggal. Kita yang didik dia jadi dia soleh. Itu juga perkara kedua yang akan datang apabila kita telah mati. Kita mati sepejam mata yang tu, di akhirat nanti benda ni akan mai. Pasti akan datang. Itu yang kedua. Yang ketiga, mushafan warasahu. Ataupun kita wakaf. Mushaf, Quran yang kita wakafkan. Orang ambil baca. Itu juga akan datang. Quran. Mushaf. Kita wakaf. Kitab hadis, kitab sunnah, orang baca, orang mengaji. Kita orang mengajak, kitab tu kita yang supply, orang mengajak. Pakai kitab kita, ni semua akan datang. Banyak ganjaran dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa dia? Yang keempat, Nabi kata, au masjidan banahu. Masjid yang kita bina. Kalau bukanlah sepatutnya kita kena bina satu masjid dah. Nabi kata, mana-mana orang yang bina masjid, dia punya infak, duit dia ada besar sarang burung. Kecil sarang burung. Nabi buat pembahasan orang yang duit dia masuk dalam pembinaan masjid yang besar mana? Besar sarang burung. Kecil pun. Allah Ta'ala akan bina satu rumah untuk dia dalam surga. Antum tengok. Bina masjid. Ada pembinaan masjid di mana pun antum kita infak fisabilillah. Tak kira ada masjid. Janji rumah Allah. Dia tak kira. Nama kata ada orang duk ketik lemah nak buat masjid. Kita pastikan ada infak kita di situ. Walaupun sikit. Walaupun sebesar sarang burung, Nabi kata Allah bina satu rumah dalam surga. Kalau boleh bina satu masjid, asyik lah tu. Jadi kita macam tara-tara kita ni tu dapat infak sikit pun, ada kita punya angle dalam masjid pun cukup lah. Cukup lah. Benda tu kita tutup mata yang tu, benda tu akan datang. Tengok.
Ini yang keberapa? Ini yang keempat tu. Yang kelima, Nabi kata au bayatan libni sabil banau, ataupun dia buat satu rumah untuk orang-orang musafir yang mana putus bekalan, tak ada duit, nak duduk hotel mahal. Dia kata tak apa, rumah saya ada, duduklah untuk musafir. Untuk musafir tu. Oh, dahsyat. Dia buat rumah dia sebagai rumah tumpangan untuk orang-orang yang putus bekalan. Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan. Allah Ta'ala kata benda tu juga akan datang kat dia. Yang kelima, anda. Yang keenam, apa dia? Yang keenam Nabi kata au anharan ajrahu, ataupun dia mengalirkan sungai. Mana dia? Sungai. Dia mengalirkan sungai, makna dia pergi kepada tanaman ataupun manfaat orang pakai. Walaupun Nabi sebut sungai, macam tu juga antum kalau kita infak untuk telaga. Orang Kuwait telaga, kadang-kadang di Sudan, di Afrika, di Vietnam, di Myanmar, dia pun Kuwait telaga. Orang Islam ambil wudu pun telaga tak ada. Kita sediakan benda tu. Walaupun Nabi sebut sungai, manfaat dia selagi daripada ambil, selagi tu kita dapat. Ataupun pam ayak daripada pam ayak kat tanah berkeluar. Ini semua tu yang kita punya infak tu kena ada tu. Kena ada tu. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh tu, apa dia? Ini kita kata insya-Allah lah kita semua boleh buat lah. Apa dia? Nabi kata as-sadaqah ajzajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi. Nabi kata apa dia? Sedekah yang kita keluar ketika kita masih sihat dan hidup. Bukan dah mati. Dah mati orang keluar untuk kita. Dah, hadis ni kata apa? Hadis ni kata sedekah yang kita keluarkan ketika kita masih hidup. Ketika kita masih hidup dan masih sihat. Bukan sakit. Kalau sakit sedekah salah. Tak salah. Tapi hadis ni beritahu apa? Benda yang nak tolong kita di akhirat itu, antara dia, kita masih hidup ni, kita sedekah. Kita masih sihat ni, kita cari duit, ada duit, kita sedekah. Ya, antum yakinlah, pasti 7 perkara ni akan datang kepada kita apabila kita telah tutup mata. Sebab ini datang daripada Nabi SAW. Apa dia? Perkara yang pertama, apa dia? Ilmu yang diajarkan. Dan ilmu tu disebarkan. Satu. Yang kedua apa? Anak yang soleh yang kita tinggalkan. Yang ketiga apa? Al-Quran yang diwakafkan. Ini 3 orang tu. Kita kena bagi ada. Banyak tu. Jangan bagi ada 1 lah. Kena ada banyak. Kurang-kurang kita kena ada 6 ke. Ataupun 5. Jangan kurang. Kita cuba adakan benda tu. Yang keempat apa? Membina masjid. Walaupun kecil. Macam tadi kita kata. Yang kelima apa? Rumah tumpangan. Untuk orang-orang musafir. Bagi tumpang. Orang yang putus bekalan. Orang kesusahan. Kita bagi tumpang. Yang keenam apa dia? Telaga. Ataupun pam-pam ayak. Ataupun ayak. Kita buat sungai-sungai yang dialirkan. Untuk apa? Kegunaan umat. Kegunaan masyarakat. Manusia. Ini semua besar kejaran dia tu. Dan akhir sekalian tu, apa dia? Sedekah. Ketika sihat dan sebelum mati. Kena ada tu. Kena ada. Ada satu kisah yang menarik antum yang berlaku pada seorang ulama besar antum, dia sultan, dia khalifah, nama dia Khalifah Murad. Ada satu peristiwa yang sangat menarik berlaku dia antum. Dia ni antum, anak dia lah yang membuka kota Kontinental yang Osman, Ali semua nak buka tak dapat, tapi anak dia lah dapat. Sebab tu anak dia dipanggil apa? Ni Sultan Fatih, sultan yang membuka. Sultan Murad ni dia apabila jadi khalifah, dia akan ronda macam Umar juga, ronda satu hari malam. Antum tengok bila dia jalan satu hari, dia nampak satu orang tu, rakyat dia pegang botol arak, tiba-tiba terjatuh lalu mati. Dia pegang botol arak, rakyat dia Sultan Murad ni dia duduk tengok, dia dengan pembantu dia nampak depan mata seorang rakyat dia duduk main, pegang botol arak, jatuh mati. Apabila dia jatuh, Sultan Murad dan pembantu dia pergi kepada orang tu, cek tengok dia dah meninggal. Lepas tu Sultan Murad kata dekat orang Islam yang duduk lalu lalang di sini,
Dia kata, wahai kaum muslimin, ni ada mayat orang Islam. Kenapa hangpa buat tak tahu? Wahai kaum muslimin, ini orang Islam yang meninggal. Kenapa hangpa buat tak tahu? Siapa pun tak layan dia. Dia pun tak kenal dia. Kata dia sultan. Sebab apa? Sebab dia pakai pakaian awam. Tiba-tiba ada satu orang yang dekat dengan rumah tu bagi tahu kat Sultan Murad, kami di sini, penduduk sini tidak akan sekali-kali sentuh mayat tu ataupun sembahyang mayat tu atau uruskan mayat tu. Sebab dia ni adalah satu orang yang minum arak dan satu orang sentiasa berzina pada setiap malam. Beritahu dia. Dia beritahu dia. Dia tak mau urus mayat dah. Habis Sultan Murad kata, sekurang-kurangnya tolong tunjuk aku rumah. Siapa dia? Isteri dia. Maka dia pun ditunjuk rumah isteri dia. Bila diberitahu tentang kematian suami dia, isteri dia menangis. Menangislah suami mati. Lepas tu Sultan Murad tanya kat isteri dia, kenapa orang semua tak mau pegang jenazah dia, tak mau urus jenazah dia, dan telah tersebar berita di negeri Turki. Peristiwa ini berlaku di negeri Turki. Kenapa orang buat lagu tu? Bini dia kata, sesungguhnya dia ni adalah satu orang yang saleh. Dia satu orang yang sentiasa salat malam. Dia satu orang yang sentiasa membahagikan dia punya wang. Dia satu orang yang ada perniagaan. 1/3 untuk isteri, 1/3 untuk arak, 1/3 untuk orang yang berzina. Tengok antum. Antum tengok saya cerita antum. Sultan Murad kata, saya tak faham apa yang antum cakap ni. Dia mati dalam keadaan minum arak. Orang kata dia tak minum arak. Dia kata dia 1/3 daripada gaji dia, dia potongkan untuk kami anak isteri. 1/3 tu dia akan beli arak. Dia akan bawa balik di rumah, dia akan buang arak tu. Dia kata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menggunakan wang aku untuk dapat menghalang berapa orang untuk mabuk. Tahu? Nampak kita tengok zahir macam mana. 1/3 lagi dia akan pergi ke rumah pelacuran. Dia pergi ke rumah pelacuran, dia akan booking lebih kurang 10 wanita. Dia akan bayar apa harga wanita ni daripada pagi sampai malam. Berapa? Ajak saya perlu bayar. Malam sampai pagi. Dia akan bayar tu 10 orang. Dia suruh tutup tempat perzinaan tu sebab dia dah booking semua wanita tu. Dan dia kata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan duit aku sebagai terhalangnya perzinaan pada hari ini. Anda tengok, mana-mana orang yang dia betul-betul nak dekatkan diri pada Tuhan, Allah pasti akan bagi jalan pada dia yang tak ada orang lain boleh fikir benda tu dia boleh buat. Sebab tu dia kata apa tadi? Dia kata antara benda yang akan datang tolong kita ni bila kita meninggal, apa dia? Sedekah tu. Pastikan gaji kita ni kena ada untuk sedekah. Jangan tak ada dalam hidup kita setiap hari sedekah. Jangan tak ada. Kalau antum tak sedekah, duit antum ni akan pergi tempat lain. Allah Ta'ala akan tanya, harta daripada mana, belanja ke mana. Antum pastikan sedekah kena ada setiap hari. Bukanlah banyak, RM1, RM5, 5 kupang. Tapi pastikan ada. Latih anak-anak kita ni dengan sedekah ni sebagai satu rutin hidup dia. Yang kalau dia tak sedekah ni, dia rasa macam tak boleh nak duduk. Kena latih tu benda ni. Latih. Main muzik ya. Jumpa orang susah ya. Sekurang-kurang satu nasi lemak. Kalau kita duk makan kan, belanja nasi lemak bagi teh dengan pedik sangat tu. Tapi ini adalah amalan yang akan tolong kita bila kita mati tu. Bukan nak kena besar ke sedekah dah kecil. Kadang-kadang kita naik jambatan, kita bayar orang belakang sekali. Apa salah tu? Itu satu sedekah yang baik. Kira belakang sekali. Ada buka tu, dia terkejut. Macam mana boleh buka? Orang depan tu bayar. Kita pun tak kenal dia. Tapi percayalah tu, Nabi kata benda ni akan datang tolong kita di akhirat. Biar tu kita tengok kitab kita dulu antum. Apa dia tajuk dia? Mengamalkan selawat bid'ah. Pertama antum, kita kena tahu apa makna selawat. Orang duk kata selawat khatib duk beritahu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Apa makna selawat? Daripada segi bahasa, selawat bermakna doa dan mendoakan. Daripada segi bahasa, apa makna selawat? Apa makna salat? Selawat bermakna doa dan mendoakan. Tengok. Berdasarkan surah At-Taubah ayat 103. Berdasarkan surah At-Taubah ayat 103.
3. Allah Ta'ala sebut, Kuz amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wasalli alaihim. Tengok, wasalli alaihim. Dan berselawatlah atas mereka. Tengok, inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Allah Ta'ala kata ambil daripada harta-harta mereka sedekah. Makna dia zakat. Zakat kadang-kadang disebut sedekah. Ambil harta zakat itu daripada orang-orang kaya. Kenapa diambil? Untuk menyucikan mereka. Untuk membersihkan diri mereka dan harta mereka. Untuk membersihkan sifat-sifat bakhil yang ada dalam diri manusia. Untuk membersihkan harta daripada benda-benda subahat. Ambil. Allah Ta'ala kata kat Nabi. Wa tuzakkihim biha, untuk menyucikan mereka dengannya. Dengan apa? Dengan zakat itu. Biha tu kembali pada zakat. Jadi ambil zakat tu, bersihkan mereka, diri mereka dan juga harta mereka. Wasalli alaihim, dan doalah kepada mereka. Tengok. Jadi salawat bermakna doa. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya inna salataka sakanun lahum. Sesungguhnya Muhammad, doa engkau sangat memberi ketenangan kepada mereka. Antum, Nabi doa bagi barakah dia punya umat, barakah keluarga, barakah harta. Macam mana tak dapat tenang? Rupanya antum doa ni dapat memberi ketenangan. Orang sakit kita bicara, kita doa. Itu salah satu rawatan tu. Rawatan kejiwaan. Dia jadi tenang. Nampak? Itu daripada segi apa? Itu daripada segi bahasa. Daripada segi syariat pula antum, apa makna selawat? Ini syariat yang kita nak pakai. Daripada segi syariat adalah pujian pada Nabi. Pujian pada Nabi. Seperti dalam surah ayat Al-Ahzab 56. Al-Ahzab 56. Allah kata, Inna Allaha wa malaikatuhu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi. Tengok, Allah Ta'ala kata, berselawatlah kamu, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Tengok. Apa makna Allah berselawat? Kalau kan ayat tu kata, Inna Allah wa malaikatu salluna ala Nabi. Apa makna Allah selawat? Kata Imam Ibn Katsir, makna Allah selawat apa dia? Allah Ta'ala memberi rahmat dan redona. Bukan Allah Ta'ala selawat macam kita kata Allahumma salli ala Muhammad. Ni dah. Apa makna Allah selawat kepada Nabi? Bermakna Allah memberi rahmat dan juga meredainya. Itu selamat Allah. Selawat Allah kepada Nabi. Yang kedua, apa makna selawat malaikat? Apa makna selawat malaikat? Makna selawat malaikat kepada Nabi adalah malaikat mendoakan dan juga meminta ampun kepada Nabi. Itu makna dia. Itu makna dia. Apa makna malaikat berselawat kepada Nabi? Surah Al-Ahzab 56. Makna dia, malaikat berdoa kepada Nabi dan meminta ampun kepada Nabi. Malaikat berdoa supaya Allah Ta'ala mengangkat kedudukan Nabi. Okay. Apa makna pula? Apa makna orang beriman pula selawat kepada Nabi? Makna dia menghormati serta mengagungkan perintahnya. Mana-mana orang yang menghormati apa? Menghormati sunnah Nabi dan mengagungkan sunnah Nabi, dia dikira telah berselawat kepada Nabi. Walaupun dia tak sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kata Imam Ibn Katsir, mana-mana orang yang menghormati Nabi, menghormati apa? Menghormati sunnah-sunnahnya dan juga mengagungkan sunnah-sunnahnya dan perintahnya, dia dipanggil orang yang telah berselawat kepada Nabi. Tengok. Orang bid'ah tak masuk tu. Ahli bid'ah tak masuk lah. Baik, kata Imam Syuuti daripada Ibnu Abbas, makna Allah selawat apa dia? Pengampunan daripada Allah Ta'ala. Tengok. Pengampunan daripada Allah Ta'ala kepada Nabi. Dan apa makna umat pula selawat? Orang beriman selawat. Kata Imam Syuuti, kata Ibnu Abbas, apa dia? Ibnu Abbas kata, umat berselawat bermakna umat meminta pengampunan pada Rabb-Nya. Meminta pengampunan pada Rabb-Nya. Sebab itulah antum, kita tak boleh pandai-pandai pergi reka selawat.
Sebab selawat ni Allah Ta'ala yang suruh selawat. Jadi dia kata tak bolehlah kita reka-reka. Mereka bermacam-macam selawat. Selawat nariyah lah, selawat badariyah lah. Macam-macam selawat. Dekat 23 selawat tu ada yang tak sabit daripada hadis. Dan kita kena tahu apabila kita berselawat antum, ada ganjaran-ganjaran dia. Pasal tu kita tak boleh reka. Sebab selawat ni bukan saja selawat. Bila kita kata Allahumma salli ala Muhammad, dia ada dia punya ganjaran. Dia ada dia punya ganjaran. Seperti hadis antum daripada Anas bin Malik. Antum tengok Anas bin Malik kata apa? Dia kata qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidan. Siapa yang selawat kepada aku sekali, maka Allah Ta'ala akan selawat kepada dia 10 kali. Antum, siapa yang selawat kepada aku sekali, dia kata Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sekali kita sebut, Allah Ta'ala akan selawat. Nabi kata salla alayya salatan wahida sallallahu alaihi asra salawat. Allah akan selawat kepada dia 10 kali. Apa makna Allah selawat kepada orang yang selawat kepada Nabi? Makna dia kata para ulama kita, Allah akan memberi rahmat kepada orang. Antum, ini sangat penting. Kita memang memerlukan rahmat daripada Tuhan. Tapi dengan kita selawat sekali, ya Allah Ta'ala janji Allah akan bagi rahmat kepada kita 10 kali. Double. Bukan sekali, 10 kali. Dengan beginilah kehidupan rumah tangga kita akan jadi elok. Anak-anak kita akan jadi elok. Kalau kita ajak mereka supaya sentiasa selawat kepada Nabi, Allah janji akan bagi rahmat. Tengok. Itu satu. Yang kedua, apa dia? Wahuttat anhu asyara khati'ati. Akan dihapuskan kepada dia 10 dosa-dosa. Jom. Siapa selawat pada Nabi sekali, Allah bagi rahmat 10 kali. Siapa selawat pada Nabi sekali, Allah Ta'ala akan hapuskan 10 dosa dia. Jom. Kita dalam kehidupan kita sehari ni tu berapa banyak dosa kita buat. Kadang-kadang kita pun tak sedar. Berselawatlah kepada Nabi. Sebab apa? Allah Ta'ala akan ampun 10 dosa kita. Kalau antum selawat 10 kali, 100 dosa antum. Tak cukup dekat tu. Nabi kata apa? Wa rufi'at lahu asru darajat. Allah Ta'ala akan mengangkat 10 darjat dia di akhirat nanti. 10 kedudukan. Diangkat 10 darjat antum. Tengok. Dengan berapa? Dengan sekali selawat. Dengan sekali selawat. Kita dah dapat 3 benda antum. Apa dia? Allah bagi 10 kali rahmat. Yang kedua, Allah Ta'ala ampun 10 dosa kita. Yang ketiga, Allah Ta'ala angkat kita punya darjah. Tengok. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Nasa'i, Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, dan juga oleh Imam Al-Hakim dan juga Ibnu Ibn. Tengok. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Kelebihan tentang selawat. Macam tu punya kelebihan antum. Bolehkah kita nak pergi mereka selawat? Mana boleh antum? Kelebihan tak dapat. Kelebihan tak ada. Mana boleh kita pergi mereka satu selawat, lepas tu kita pergi bubur satu nama, kemudian kita nak dapat ganjaran-ganjaran macam ni. Mana ada? Ganjaran-ganjaran ni tak ada. Pasal dia bukan hadis. Dia bukan daripada Nabi. Tengok hadis yang kedua antum. An Abdullah ibn Abi Talha an abihi. Daripada Abi Talha, daripada bapa dia. Qala anna Nabi SAW jaa zatal yaumin wal bisru yura fi wajhi. Kata bapa Abu Talha ni, dia kata satu hari Nabi mai kat kami. Yaumin, Nabi mai kat kami. Wa bisru yura fi wajhi. Tengok muka Nabi busra, gembira, ceria. Sahabat kata, hari tu kami tengok muka Nabi ceria. Muka Nabi lain. Nampak ceria hari ni. Macam kita dapat bonus ceria. Tak dapat bonus, company tak guna je. Dah kerja betul-betul bonus tak bagi, janji nak bagi, tak bagi. Tengok dah. Nabi ceria. Kata sahabat, faqulna ya Rasulullah. Anda tengok sahabat Nabi SAW, mereka bukan setakat beri perhatian apa Nabi cakap. Mereka juga sentiasa beri perhatian pada raut wajah Nabi. Dan mereka tahu bila Nabi marah. Dan mereka tahu bila Nabi sedih. Oh dahsyat tu.
Dahsyat. Kadang-kadang kita tak tahu kawan kita duduk rapla pun kita tak tahu. Kita duduk melawak lagi rapla. Dia duduk bertengkar tu. Sahabat Nabi dia tahu. Nabi macam ni, dia boleh perasan wajah Nabi. Tengok. Dan dia pun kata, ya Rasulullah, inna lanarul busra fi wajhika lam takun narahu. Hari ni ya Rasulullah, kami tengok wajah ya engkau ya Rasulullah satu macam punya ceria, seronok, dan kami tak pernah tengok macam ni punya ceria. Dia. Sahabat beritahu apa? Tak pernah tengok. Lam nakun narahu. Tak pernah tengok muka macam ni ceria ya Rasulullah. Hari ni baru nampak. Nampak lain ni. Faqala ajal. Dia berkata, ya betul. Hari ni aku seronok. Kenapa aku seronok? Itu aku beritahu kat hamba. Kenapa aku seronok? Nabi kata, innahu atani malak. Tadi ada malaikat mai jumpa aku. Ada malaikat mai jumpa aku. Pada riwayat lain, wa fi riwayatin, apa dia? Innahu ja'ani Jibril. Nabi sebut. Dalam riwayat ni Nabi kata, yang tadi Jibril mai jumpa aku. Tadi ni sebelum aku keluar ni Jibril mai jumpa aku. Faqala li, Jibril kata kat aku, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna rabbaka yaqul laka, Tuhan kau telah suruh aku beritahu kepada engkau. Jibril kata, Allah Ta'ala perintah aku menjumpa untuk beritahu satu benda. Apa dia? Amma yurdika an la yusalli alaika ahadun min ummatika illa salaitu alaihi asra. Seronok tak Muhammad? Allah Ta'ala kata, kalau mana-mana umat selawat sekali ya kat hang. Allah Ta'ala selawat 10 kali. Seronok tak benda ni? Tengok tu. Macam tadi, macam hadis tadi. Selawat sekali, Allah Ta'ala selawat 10 kali. Ada tak benda ni? Suka tak Muhammad? Allah Ta'ala tanya Nabi, suka tak? Tengok tu. Suka tak? Wala yusallima alaika ahadun min ummatika illa salamtu alaihi asra. Suka tak? Kalau mana-mana umat yang memberi salam alaika ke atas engkau, maka aku akan memberi salam kepada dia 10 kali. Tengok tu. Suka tak Muhammad? Apa dia? Bila ada umat yang bagi salam sekali ya kan, dia kata, Assalamualaikum ayuhan Nabi. Nanti kita beritahu macam mana Nabi salam kat Nabi. Mana-mana orang yang bagi salam kat Nabi sekali saja, maka Allah Subhanahu Taala akan memberi salam kepada dia 10 kali. Apa makna Allah memberi salam? Makna Allah memberi salam adalah memberi rahmat. Memberi rahmat kata para ulama, dihapus dosa, diangkat darjat tu. Selawat pada Nabi sekali, Allah Subhanahu Wa Taala akan selawat kepada kita 10 kali. Dan ada ini ada tambahan. Qultu bala ay ya Rabb. Nabi kata, bahkan ya Tuhanku, aku redha tentang perkara ni. Tengok. Hadis ini adalah sahih dikeluarkan oleh Imam Nasa'i, Ahmad, Ad-Darimi, Ibn Hibban dan Imam Al-Hakim. Tengok. Ini hadis yang kedua. Apa dia? Kelebihan selawat kepada Nabi. Barang siapa selawat kepada Nabi sekali, Allah selawat kepada dia 10 kali. Barang siapa memberi salam kepada Nabi, Allah Ta'ala memberi salam kepada dia 10 kali. Jadi para ulama kita kata ada 3 cara untuk kita memberi salam pada Nabi. Kita nak beri salam kat Nabi, kita nak dapat ni, Allah Ta'ala nak bagi salam kat kita ni. Nak dapat rahmat, nak dapat ampun dosa, nak dapat darjat. Macam mana? Pertama, kita kata Assalamu alaikum Nabi. Assalamu alaikum Nabi. Keselamatan ke atasmu wahai Nabi. Assalamu alaikum Nabi. Itu satu. Yang kedua, Assalamu alaikum Nabi wa rahmatullah. Itu yang kedua. Assalamu alaikum Nabi wa rahmatullah. Tambah perkataan an-Nabi. Yang ketiga, Assalamu alaikum Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini adalah 3 cara untuk kita beri salam kepada Nabi. Dia tak semestinya kita kena pergi depan kubur Nabi. Tak semestinya. Orang Nabi Mekah kata kena salam kat Nabi. Itu ditanya pula. Salam tak bagi pun? Salam tak bagi pun? Hadis berkata, di Muslim berkata, di mana saja bila ada umat aku bagi salam kepada aku, Allah Ta'ala akan memasukkan roh untuk aku menjawab salam daripada umat. Tak mana saja ada. Tak mana saja kita bagi salam pada Nabi, Nabi akan jawab. Jadi tak perlulah kita nak kena pergi mana. Kita nak kena pergi Mekah baru beri salam kat Nabi. Tak payah tu. Sebab apa? Di mana saja kita bagi salam, pasti Nabi akan jawab salam kita baik. Kemudian tu kita tahu apabila dia ada ganjaran yang begitu besar, dan tentulah selawat ini bukan boleh selawat ikut suka.
dia mestilah ada tempat-tempat dan waktunya. Antum, mestilah selawat ni ada tempat dan waktunya. Antum dengar elok-elok. Yang pertama, di mana yang kita kena selawat? Tempat dia di dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir. Dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir. Macam kita dah baca, tahiyat awal tu dia sunat saja. Tahiyat akhir ni dia rukun. Bila nak baca selawat? Di dalam tahiyat awal. Tengok. Sebab apa? Sebab ada hadis daripada Nabi SAW. Hadis ini hadis sahih riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Nasai. Tengok dia kata. Nabi pernah mendengar seorang berdoa dalam salatnya dengan tidak memuliakan Allah dan tidak berselawat pada Nabi terlebih dahulu. Tengok. Dan tak selawat kat Nabi, dia berebut. Maknanya dia dalam tahiyat awal, tahiyat akhir kita kena selawat. Itu satu. Yang kedua, di dalam solat jenazah sesudah takbir yang kedua. Di mana lagi kena selawat? Solat jenazah, takbir yang kedua. Takbir pertama Fatihah, takbir kedua selawat tu. Selawat yang paling sempurna adalah selawat yang kita duk baca di dalam tahiyat akhir tu. Yang duk baca di dalam tahiyat akhir penuh. Itu paling sempurna lah. Tapi kalau kita kata Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad dalam solat jenazah, boleh tak? Boleh lah. Itu sekurang-kurangnya. Tak ada masalah lah. Kalau kita main, kita masbuk. Rakaat ke 3, orang dah bagi salam. Apa kita nak buat? Kita tambah satu takbir lagi. Baca ke-4. Selesai. Jangan bagi salam pula. Tak cukup lagi kita punya solat. Yang ketiga, setiap kali disebut nama Nabi. Tengok. Dalam hadis dalam selawat dalam salat jenazah ni antum, sesudah takbir yang kedua, adalah berdasarkan riwayat yang masyhur di jalan Abu Umamah bin Sa'ad bin Umayyah yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Imam Bahiki juga berkeluar, Imam Hakim juga hadis tu. Maknanya Nabi membaca selawat di dalam takbir kedua solat jenazah. Yang ketiga, setiap kali disebut nama Nabi. Tengok, disebut nama Nabi. Bila orang sebut nama Nabi, kita kena selawat. Nabi kata orang yang bakhil adalah orang yang apabila nama aku disebut di sisinya, kemudian dia tidak berselawat kepada aku. Tu ketiga. Apa dia? Hadis ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Yang keempat di mana lagi kita kena ni? Sesudah mendengar azan. Apabila kita mendengar azan, kita kena selawat sebelum kita berdoa. Sunnah dalam azan ni antum, ketika menjawab azan dan sesudahnya ada 5. Azan tengok antum. Apabila sekali Abang Syekh kita azan, ada sunnah, 5 sunnah dalam azan. Yang pertama, mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muazzin. Kita kena ikut apa yang muazzin kata. Cuma tak ya ala salah, ya ala falah, dia ada sikit beza. La haula wala quwata illa billah. Itu sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua, setelah selesai azan, membaca selawat kepada Nabi. Seperti riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kena selawat kat Nabi sebelum doa. Lepas azan, selawat kat Nabi dulu, baru doa. Jangan doa terus. Selawat kat Nabi dulu. Ketiga, kemudian memohon kepada Allah Ta'ala wasilah. Doa azan dulu lah. Kita kena minta. Itu yang ketiga, sunnah dia. Yang ketiga, minta apa? Minta supaya Allah Ta'ala tinggikan Nabi punya wasilah. Okey. Yang keempat antum, apabila muazzin kata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun kata antum. Kita kata wa anna asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lepas itu kita kata radatu billahi rabba wa bi islami dina bi Muhammadin nabiyya. Maka kita akan mendapat syafaat Nabi SAW dan akan diampun dosa. Itu yang keberapa antum? Itu yang keempat. Itu sunnah-sunnah yang dalam azan antum. Dan yang kelima, berdoa sesudah selesai azan. Sebab doa di antara azan dan qamat tidak akan ditolak. Masa tu doa saja antum. Jangan lepas peluang. Lepas antara doa
Di antara azan dan qamat ni ada doa yang mustajab. Ada doa yang mustajab. Tu Anas bin Malik kata apa? Amalan kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum tengok lafaz Nabi. Lafaz Nabi ya. La yuraddu doa. La yuraddu doa. Tidak akan ditolak. Tidak akan ditolak. Makna dia pasti akan diterima. Apa dia? Nabi kata bainal azan wal iqamah, di antara azan dan qamat. Nabi mula dengan la yuraddu. La yuraddu, tidak akan ditolak. Jadi kenapa kita ada masalah apa-apa tak mau ambil peluang tu untuk doa? Dan kita kena yakin tu tak akan ditolak. Cuma cara Allah bagi ni kadang-kadang segera, kadang-kadang lambat, kadang-kadang akhirat. Tapi dapat tak dapat? Dapat. Ya Allah, luaskanlah kuburku. Ya Allah, cahayakanlah kuburku. Ya Allah, jadikan dia taman-taman syurga. Kita minta tu pasal Nabi kata tidak akan ditolak. Antum masuk dalam kubur, antum akan dapat benda ni. Pasal Nabi kata tidak akan ditolak. Kenapa kita tak mau minta? Benda-benda yang sangat penting ni. Minta. Azan, qamat. Minta. Setiap kali azan, qamat. Minta. Ya Allah, janganlah bagi aku kena angin ahmar sedangkan umur aku dah lanjut ni, ya Allah. Minta sebab tak kena angin ahmar. Doa? Allah lebih mengetahui. Cuma kita kata ada satu hadis lah. Mungkin dia pakai hadis tu kot. Hadis Imam Muhammad yang Nabi sebut, Allah Ta'ala malu, inna Allah hayyun karim. Allah Ta'ala sangat malu, sangat karim, mulia, tak bagi apa kepada orang yang angkat tangan tapi tak dapat apa. Allah malu, pasti Allah akan bagi. Mungkin sebab tu dia guna hadis tu, dia jadikan sebagai dalil, maka lepas azan dia angkat tangan. Tapi ada tak riwayat yang sahabat Nabi atau Nabi angkat tangan ketika sesudah azan? Memang tak ada. Tak ada. Sebab tu antum, dia ada sunnah-sunnah yang kita kata dalam doa. Contoh, Nabi angkat tangan bila? Nabi angkat tangan di atas mimbar. Atas mimbar. Minta hujan. Angkat tangan. Nabi angkat tangan, Nabi kali. Nabi angkat tangan, Nabi doa. Lagi bila Nabi angkat tangan? Bila semayang, Nabi ajak sahabat, Nabi baca kunut nazilah, mendoakan keburukan bagi kaum-kaum kafir. Nabi angkat tangan. Jadi para ulama kita ada yang membezakan di antara sunnah mengangkat tangan ketika doa dan sunnah tak mengangkat tangan. Tak ada riwayat Nabi angkat tangan masuk tandas. Tak ada riwayat naik kenderaan angkat tangan. Tak ada. Tak ada riwayat macam tadi lepas azan angkat tangan doa. Tak ada. Cuma dia mungkin guna hadis yang umum yang kita kata tadi, Allah malu kalau satu orang hamba angkat tangan kalau tak bagi apa. Jadi mungkinlah dia guna hadis tu secara umum untuk dia angkat tangan antara lepas azan. Tak apalah kita kata dia guna hadis tu umum. Tapi ada tak riwayat yang Nabi yang sahabat angkat tangan lepas azan? Memang tak ada. Tak jumpa. Memang tak ada. Jadi kita kata apa? Benda ni penting kan tu. Pasal Nabi kata la yuraddu. Takkan ditolak kan tu. Jadi kita kata apa? Kita kata jangan lepas belang ni ya. Okey. Yang kelima, ketika masuk masjid dan keluar masjid. Tengok. Ketika masuk masjid dan keluar masjid kena selawat. Kena selawat. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah. Tengok daripada Abu Sa'id Al-Ansari. Dia kata Nabi SAW kata apabila kamu masuk masjid maka ucapkanlah salam kepada nabimu. Kemudian ucapkanlah Allahumma tahmid Allah barahmatik. Tengok. Dan macam juga bila nak keluar. Nak keluar pun sama juga. Nabi kata baca selawat. Lepas tu doa lah. Minta doa keluar. Tadi doa masuk. Baca pula. Apa dia? Allahumma as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku meminta kurnia kau. Tengok, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Aku minta kurnia kau, ya Allah. Tapi selawat dulu. Selawat dulu. Jangan masuk terus baca doa Allah ta'ala wa rahmati. Dia tak sama dengan sunnah pula. Tak sama dengan sunnah dah. Dia kena selawat dulu, baru baca doa tu. Okey. Lagi bila kita kena ni lagi, kena selawat. Apabila kita duduk di dalam satu-satu majlis. Duduk dalam majlis. Majlis macam ni kan kita duduk. Kena selawat tu. Kena selawat. Sebab Nabi kata, man jalasa qaumun majlisan lam yazkurullah wa lam yusallu ala nabiyyim
illa kana alaihim tira' yaum al-qiyamah. Wa insya'a 'azzabahu wa insya'a ghafara lahu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, Ahmad wal Hakim. Kata Abu Hurairah, Nabi kata siapa mana-mana orang yang duduk dalam satu majlis. Tuan-tuan, Nabi sebut majalis. Majlisan bermakna satu majlis. Majlis apa? Nabi tak beritahu majlis apa. Majlis taklim, majlis ilmu, majlis reunion. Alhamdulillah antum, kita sambung sikit lagi antum. Di antara bid'ah dalam selawat Nabi antum, di antara bid'ah kurang-kurangnya ada 4 perkara. Bila ada 4 perkara ni, itu dinamakan selawat-selawat yang bid'ah tu. Yang pertama, setiap selawat yang datang dari hadis-hadis yang dhaif, sangat dhaif ataupun palsu, ataupun tidak ada asalnya sama sekali. Itu yang pertama apa? Hadis-hadis selawat dia datang secara dhaif. Secara dhaif. Kalau dhaif tu, apa makna dhaif? Tak boleh nak sandak kat Nabi ya. Dhaif ni lemah, dia tak boleh sandak kat Nabi. Makna dia dalam sanad dia ada masalah. Jadi bila ambil selawat daripada hadis dhaif macam ni, kadang-kadang tak tahu daripada asal mana selawat nariyah. Selawat nariyah ni depa kata ada seorang sahabat Nabi yang bernama Nariyah. Jadi selawat tu sabit daripada sahabat tu sampai kepada Nabi. Apabila para ulama cek nama para sahabat, tak ada pun sahabat nama Nariyah ni. Cuma dikatakan selawat tu datang daripada seorang sahabat nama Nariyah. Tak betul tu. Yang kedua, setiap selawat yang dibuat-buat yang tidak ada asalnya. Tengok, tak ada.
Kemudian mereka tetapkan nama selawat tu dan selawat ini. Tengok. Selawat yang seperti ini jumlahnya banyak sekali sampai ratusan. Contoh selawat yang bid'ah dia kata apa? Allahumma salli salatan kamilan wa sallim salaman tamah. Tengok tu. Dia buat selawat, dia bubur nama selawat tu. Ini adalah contoh bid'ah-bid'ah dalam selawat. Yang ketiga, mereka menentukan bilangan dan waktu atau tempat yang mana syarak tidak pernah menetapkannya. Tu kalau kita baca selawat yang kita kata tadi ada berapa tempat tadi tu kita baca. Tu selawat sunnah tu pun dia kena betul selawat daripada Nabi yang nak baca pada berapa tempat tadi tu. Kalau tambah selawat yang tak ada asal, tu bubur tempat dia kena baca bila, kena baca 1000 kali, kena baca 70 kali, kena baca 100 kali kalau barang hilang selawat ni. Oh lagi tak boleh tu. Dia berita jumlah lafaz tempat lagi tak boleh. Itu tanda-tanda selawat tu adalah selawatnya bid'ah. Ataupun yang keempat, memberi ziyadah tambahan seperti kalimah syahidina. Antum kalau boleh antum dapatkan buku ni. Buku ni tajuk dia Sifat Salawat dan Salam pada Nabi SAW. Ditulis oleh Abdul Hakim bin Amir Abdad. Di sini ada 8 selawat yang sabit daripada hadis. Dan antum kena pastikan 8 selawat ni kena ada salah satunya dalam selawat yang kita baca tahiyat awal atau tahiyat akhir. Jangan tak ada. Antum kena cek. Antum baca tahiyat akhir ni ada tak selawat yang antum baca dalam solat tu, masuk dalam 8 yang penulis kitab kita ni tulis. 8 selawat yang Nabi ajak pada sahabat yang sabit daripada hadis. Yang riwayat dia bawa semua riwayat dengan komplit dengan hadis. Ni antum kalau boleh antum mau dapat buku ni, antum bawa antum boleh tahu ada 8 saja jenis selawat yang sabit daripada Nabi. Lepas tu antum tengok selawat-selawat lain, antum dah tahu dah ini semua bukan daripada Nabi. Jadi dia kata dalam 8 selawat yang Nabi ajak pada para sahabat, tidak ada pun satu tambahan syahidina. Tak ada. Tak ada. Dalam kitab Imam Syafi'i, mazhab kita Imam Syafi'i juga tidak pernah Imam Syafi'i letak dalam kitab dia kata syahidina. Tak ada. Antum buka lah kitab Imam Syafi'i, cari kalau bila selawat Imam Syafi'i letak syahidina. Tak ada. Dia kata itu termasuk apa? Itu termasuk tanda-tanda bid'ah. Tengok antum. Tak boleh. Syahidina tu tuan, syed. Nabi kata kumu li syaikum, bangkitlah untuk syed kamu. Dia guna syed, tuan. Syed itu tuan. Dah. Pasal apa? Pasal sahabat dah beritahu awal dah. Sahabat kata apa? Dia kata aqbala ar-rajul an Ibnu Mas'ud, Uqbah Ibnu Umar qala. Tengok daripada Abdullah bin Mas'ud, Abi Mas'ud. Uqbah bin Amru dia kata apa? Aqbala rajulun hatta jalasa baina yaday Rasul sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indahu. Dia kata ada seorang lagi-lagi dia masuk mai, dia bila dia mai dia pergi duduk betul-betul di depan Nabi. Dan kata sahabat ni wa nahnu indahu, kami ada dengan Nabi ni. Kami ada dengan Nabi, tiba-tiba masuk satu orang sahabat dia mai duduk depan Nabi. Terus dia kata faqala ya Rasulullah. Dia kata apa? Amma assalamu alayka faqad arafna. Kami nak bagi salam pada engkau Rasulullah, kami tahu dah. Nak bagi salam, kami tahu dah, dulu kami tak tahu. Sahabat yang jumpa Nabi, sahabat kata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi kata, la taqulu alaika salam tahiyatul maut. Jangan kata alaika salam. Alaika salam tu orang mati. Itu mula-mula. Sahabat tak tahu nak bagi salam. Tak tahu. Nabi kata, jangan kata alaika salam tahiyatul maut. Orang mati salam ni tak apalah. Alaika salam ya ala kubur, tak apalah. Orang hidup tak dia kata alaika salam. Tu dia kata apa? Kami tahu dah. Sekarang telah turun satu ayat surah Al-Ahzab 56. Suruh selawat. Fa kaifa nusalli alaika? Macam mana kami nak selawat kepada engkau? Ni mantap. Soalan dia. Anda dengar soalan sahabat ni. Macam mana kami nak selawat kepada engkau ya Rasulullah? Tengok. Macam mana? Jadi Nabi ajak antum. Imam hadisnya riwayat siapa? Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Abi Syaibah, Khuzaimah, Ibnu Hibban. Tengok antum. Dia tanya kat Nabi, kaifa nusalli? Bagaimana kami nak selawat kepada engkau?
Antum dalam 8 selawat yang ada, yang sabit daripada hadis ni, tidak ada satu pun kata Sayyidina. Sahabat tanya macam mana nak selawat, Nabi ajak. Sampai ada hadis main macam mana, Nabi diam. Nabi diam. Sampai sahabat kata apa? Awaklah dia ni pergi tanya kat Nabi soalan ni. Nampak macam Nabi macam berat. Tengok Nabi tak beritahu sampai wahyu turun tu. Bila turun wahyu baru Nabi ajak selawat. Baru Nabi ajak selawat. Jadi apabila kita nak selawat, kita kena pastikan dalam selawat tu ada daripada Sayyidina. Kalau tak ada, dia bukan wahyu. Dia bukan wahyu. Apa salah? Tak apalah. Kalau nak buat juga buatlah. Kita nak kata apa? Orang tak mau ikut Nabi nak buat macam mana? Kan? Ada banyak-banyak alasan lah. Mereka nanti guna untuk tak mau ikut Nabi. Tak apa. Berapa puluh kali kita dah beritahu. Bawa lah satu riwayat. Selawat yang Nabi sebut Sayyidina, bawa lah riwayat. Bukan kita kata apa pun. Bawa satu riwayat. Ketika Nabi ajak kat sahabat, yang sahabat tanya bagaimana nak selawat, Nabi sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bawa riwayat tu. Takkanlah punya banyak sahabat tak ada seorang pun riwayat Sayyidina. Kan tak ada kot. Mestilah ada. Jadi bila tak ada, tak ada lah. Kita cuma beritahu lah, tak ada. Tak ada. Kalau ada, bawa riwayat. Kita pun nak baca Sayyidina juga. Kalau tanya apa salah, benda tu bukan salah. Banyaklah benda baik kita boleh buat. Kalau benda tu tak apa, benda baik kalau tak salah, dah lah, jangan kata lagu tu. Jadi kita kata apabila benda tu datang daripada Nabi, yang kata penulis kitab kita tak ada satu riwayat sebut Sayyidina. Imam Syafi'i juga cakap benda yang sama. Apa dia? Tak ada dalam kitab dia satu pun yang ada tulis Sayyidina, tak ada. Macam mana dia main? Wallah alam bisawab. Ini semua telah bercampur pemikiran manusia di dalam agama. Wa na'udzubillah min dzalik, campur. Orang buat tak salah, tak salah, tak salah sampai lah ni tentu tak boleh nak selesai. Baik antum, saya nak jawab satu soalan tu daripada sahabat Abu Sarwan. Waalaikumsalam sahabat. Sahabat kita kata, bolehkah menghukum kafir kepada golongan yang mengatakan Allah bersemayam di atas aras? Boleh tak kita kata kafir pada orang yang kata Allah bersemayam di atas aras? Wallah alam Allah lebih mengetahui. Antum sebenarnya antum nak keluar kata kafir ni antum bukan satu benda yang mudah. Sebab apabila satu orang dia kata kat kawan dia kafir, hang kafir, dia sebut. Kalau bahasa Penang teruk kafir, hang ni kafir ni. Ada orang misalnya tanya saya soalan kepada pengurusi lama Masjid Peterbung. Saya tak mau beritahu siapa dia. Boleh aku bersalam dengan hang? Hang ni kafir, boleh aku bersalam dengan hang? Dia marah apa tak tahu. Betul jumpa pengurusi kata aku tu, boleh aku bersalam dengan hang? Antum, perkataan kafir yang kita ucap. Sebab tu Imam Sudais selalu bagi nasihat. Satu-satu perkataan yang kita tak ucap, dia jadi hak kita. Apabila kita ucap, dia telah menjadi hak masyarakat. Maka bersedialah kita untuk menerima kritikan atau tomahan. Sebab kita pergi cakap. Selagi kita tak cakap, dia hak kita. Kita selamat. Bila kita kata kafir, dalam hadis Muslim Nabi sebut, perkataan kafir itu akan pergi kepada orang yang kita kata kafir. Antum dengar elok-elok. Perkataan kafir itu akan pergi kepada orang yang kita kata kafir tu. Dan dia akan cuba mencari mana ruang yang dia boleh masuk untuk mengkafirkan orang tu. Dia tu bahaya. Bahaya. Nabi kata perkataan kafir tu dia akan pergi ke orang yang kita kata kafir tu, dia cuba cari. Tak mana dia boleh lekat. Kalau tak ada tempat yang dia boleh lekat, maka apa akan berlaku? Perkataan kafir itu akan kembali kepada dia. Orang yang mana? Orang yang ucap. Bermakna apabila satu orang Islam kata pada satu orang Islam yang lain kafir, maka salah seorang akan jadi kafir. Habis tu. Habis ya. Salah seorang akan jadi kafir. Jadi kata Ustaz, boleh tak Ustaz kita kata kafir kepada golongan mengatakan Allah SWT di atas arah? Mana boleh tu? Mana boleh tu? Kenapa antum akidah salah ni? Akidah salah ni tu yang kita duk mengaji, yang kata salafi, yang kata Allah bersemayam di atas aras. Kita ada kaedah kita sendiri tu untuk memahami akidah tu. Sebab tu kata Imam Ibn Taymiyah, dia kata orang-orang yang mengaji sifat 20, dia ada dia punya kaedah. Macam mana dia nak faham sifat 20? Dia ada kaedah dia.
Dan paling kurang kita kata apa? Kita kata para ulama dia salah ijtihad. Salah memahami akidah. Paling kurang kita kata lagu tu. Macam tu juga dengan kita. Golongan-golongan yang kita kata daripada salafi. Kita tak pernah suruh mana-mana orang yang belajar salam ni mengkafirkan mana-mana syairah. Tak pernah. Tak ada tu, tak pernah. Sebab mereka ada metod mereka sendiri. Kita ada metod kita sendiri. Masalah dia lah ni, mereka tak tahu kita punya metod. Cara memahami akidah, kita ada metod kita. Isbat, nafi. Isbat, nafi. Lepas tu pula, satu lagi kita mendiamkan diri tawakuf. Itu kena belajar. Apa itu? Macam mana nak isbat? Macam mana nak nafi? Macam mana tawakuf? Kena tahu. Kemudian kita ada kaedah. Kita ada kaedah apa? Bagaimana nak kita memahami sifat-sifat Tuhan. Kita tak boleh ni takhir, tak boleh taktir, tak boleh tamsil. Semua kita kena belajar. Kita ada kaedah tu. Bukan kita saja-saja nak kata Allah ada di arat. Kita ada kaedah kita sendiri dan kita kena belajar kaedah tu. Supaya kita boleh faham. Dan jadi kalau dia kata kita kafir, kata tu tak boleh nak sandar tu, tak boleh nak main sebab kita ada kaedah. Jadi ulanglah, kita kata elaklah daripada menggunakan perkataan kafir. Jangan tu, jangan. Salah seorang yang jadi kafir, apa faedah dia? Nabi SAW bila tengok orang kafir, apa Nabi nak buat? Bagaimana nak Islamkan mereka? Antum saya ulang perkataan ni. Nabi bila tengok orang kafir, Nabi duk fikir Nabi dia jadi Islam. Kita pula hari ni orang Islam, macam mana lagi kita jadi kafir? Apa ni? Apa ni? Ni dakwah apa ni? Dakwah Nabi nak Islam ke orang kafir. Dakwah kita nak kafirkan orang Islam. Nak orang kafir banyak. Nak kafirkan lagi orang Islam. Sebab apa? Sebab tak sama akidah. Tak sama faham. Apa ni? Ni dia kata apa tu? Paling kurang kita kata apa? Sabiqul lisan. Apa ni sabiqul lisan? Terlajak cakap. Kita kata tu. Dia bukan niat nak kafir pun. Dia terlajak cakap. Kita kata dekat tu ya, dia emosi apa ke, dia pergi kata kafir. Sabiqul lisan. Dan setiap ustaz dia ada sabiqul lisan. Dia memang boleh tersilap tu. Dia memang boleh tersilap. Jadi kita kata apa? Janganlah sampai mengkafirkan orang yang tak sama fahaman dengan kita. Janganlah. Apakah maksud zikir hu? Ni soalan kedua. Apa maksud zikir hu? Antum, apabila kita nak zikir, dia ada manhaj zikir. Dia ada manhaj ilmu, dia ada manhaj zikir, dia ada manhaj Quran, dia ada manhaj akidah, dia ada manhaj. Zikir pun ada manhaj. Zikir tu kena ambil daripada Nabi. Hu tu dia. Hu tu dia. Apa makna hu? Allahu. Allah dia. Setiap perkataan Allah mesti digabungkan dengan huruf selepasnya. Seperti Allahu Akbar. Baru sempurna maksud dia. Allah dia maha besar. Ataupun Allahul Azim, Allah dia maha agung. Tengok. Allahu Sami'ul Alim, Allah tu dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Mana boleh kata Allahu, lepas tu buang Allah, hu. Dia. Apa maksud dia? Dia tak ada maksud tu. Dia kena ada maksud, dia kena panggil jumlah apa? Jumlatul wahidah, jumlah yang sempurna. Dia ada hu. Dia. Kalau kita boleh kata ha. Dia juga. Allah mafilahu. Kenapa kita guna hu? Kita guna hu ha. Apa beza? Ha pun dia, hu pun dia. Hu untuk laki-laki, ha untuk perempuan. Pasal kita tak, apa yang kita nak masukkan dengan hu tu? Dia siapa? Dia tu siapa? Tak boleh. Jadi kita kata apa? Maksud hu tu adalah dia. Apa maksud dia? Tak tahu. Dan tak ada lah pernah riwayat ada Nabi zikir lagu tu. Tak pernah tu. Jauh sekali lah Nabi nak zikir lagu tu. Jauh sekali lah tu. Sahabat nak zikir lagu tu. Jauh sekali lah. Tak ada. Tapi benda tu ada lah ni. Benda tu sekarang ada. Di zaman kita tu benda tu ada. Sama zikir dang pun ada tu. Zikir semut pun ada. Lagi zikir apa nama kita tak tahu. Lagi zikir apa nama kita pun tak tahu. Minta-minta anak-anak kita ni antum diselamatkan oleh Ta'ala daripada benda-benda macam ni. Bahaya antum. Sangat bahaya. Jadi kita kata insya-Allah antum, tadi kita dah kongsi beberapa benda tentang kepentingan selawat pada Nabi. Yang kita dah jawab 2 soalan daripada Abu Syarwan. InsyaAllah antum, nanti kita akan masuk satu bab lagi apa? Berlebihan dalam memuji Nabi pula. Tengok.
Ghulu. Melampau ni ada tak? Ada tu. Zaman Nabi pun ada melampau. Nabi baca khutbah. Nabi tengok satu orang duduk berdiri tengah panas. Nabi pergi nampak dah. Nabi kata, dia tu siapa tu? Sahabat tu. Tak, dia nazar. Tak mau cakap dengan siapa. Nak berdiri kat beliau panas. Ghulu. Nak dekatkan diri dengan Tuhan, tapi ghulu. Nabi kata, pergi panggil dia mai. Suruh dia duduk, suruh cakap. Ghulu. Melampau. Ada tak? Ada. Kadang-kadang dia punya tarbiyah tu syadid. Dia jadi ghulu. Melampau. Lampau tu. Lampau. Sampai ada orang balik rumah tu, dia main tarbiyah kuat, dia ambil TV, dia empuk-empuk rumah. Sampai mak bapak dia main jumpa kita, beritahu. Apa ini? Dia ni mengaji apa? Balik rumah semua, empuk TV. Dia kata, tolong jumpa anak aku, tak cakap pula. Dah berapa lama mak dia main jumpa pula. Yang ni semayang pun tak mau dah pula dah. Dah itu empuk TV, ni semayang tak mau dah pula. Tolong saya pergi nasihat pula. Tengok. Sebab dia ghulu, dia melampau, dia panas, dia dapat tarbiyah. Jadi panas. TV ni Yahudi lah, apa lah semua. Dia pecah dengan TV. Bapak dia kena beli lain pula. Ada. Jadi dalam memuji Nabi pun jangan ghulu. Dia ada. Dia punya syariat menentukan bagaimana kita nak puji Nabi. Dalam hadis tu nanti, dia akan ada perkataan syahid. Dia ada perkataan syahid. Apa makna syahid tu? InsyaAllah, umur panjang sihat badan kita akan tengok. InsyaAllah tu kita tutup dengan tasbih kifarah dan selawat pada Nabi.